Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Bertemu kembali dalam episod seterusnya untuk mata pelajaran ekonomi. Saya, Cikgu Siva, akan mengajar episod 5 pada kali ini. Pengenalan kepada ekonomi. Unit 5, kelebihan, kekurangan bagi setiap sistem ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, episod kali ini merupakan episod yang terakhir untuk bab 1, iaitu berkaitan dengan pengenalan kepada ekonomi. Kalau kita imbas kembali apa yang telah kita belajar dalam bahagian ini, iaitu berkaitan dengan sistem ekonomi, cikgu telah menerangkan lebih mendalam berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi, masalah asas sistem ekonomi, dan yang terakhir, apa yang kita akan belajar untuk sistem ekonomi adalah kekurangan dan kelebihan bagi setiap sistem ekonomi tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita melihat dengan lebih mendalam apakah kelebihan dan kekurangan bagi setiap sistem ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, dalam bahagian kelebihan dan kekurangan bagi setiap sistem ekonomi, pelajar-pelajar perlu kaitkan dengan masalah asas ekonomi dan juga ciri-ciri. Ini kerana untuk bahagian kekurangan dan kelebihan, kita perlu mengaitkan jawapan-jawapan yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan dengan masalah asas dan juga ciri-ciri. Itu yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan. Dengan kata lain, kemungkinan besar jawapan anda adalah berulang sekiranya berkaitan dengan masalah asas dan juga ciri-ciri. Sebab itulah pelajar-pelajar perlu memberi perhatian yang mendalam untuk mengenal pasti ciri-ciri dan juga masalah asas. Sekiranya pelajar-pelajar mentelaah ilmu tersebut dengan lebih mendalam untuk kedua-dua bahagian ini, sudah pasti untuk jawapan yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan menjadi mudah. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat untuk sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan, wujud kebebasan kepada isi rumah dan firma. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, pemilikan sumber, penentu harga, pembuat keputusan ekonomi dan pilihan. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada kelebihan pertama sistem ekonomi kapitalis, kata kuncinya adalah kebebasan. Kalau pelajar-pelajar masih ingat dalam ciri-ciri dan juga masalah asas ekonomi, dalam sistem ekonomi ini iaitu pasaran bebas diberi kebebasan. Ini kerana tiada campur tangan kerajaan. Dengan kata lain, maka wujudlah kebebasan merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Kelebihan, wujud persaingan sihat. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, persaingan dalam mencapai keuntungan maksimum. Pelajar-pelajar sekalian, ciri kedua ataupun kelebihan kedua ini merujuk kepada persaingan sihat. Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi ini digalakkan persaingan ataupun wujud persaingan di antara firma-firma dalam mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Dengan kata lain, maka ini dapat melihat satu persaingan yang sihat di mana yang menguntungkan adalah pengguna. Ini kerana persaingan yang wujud di antara pengeluar-pengeluar ataupun firma memberikan kelebihan kepada pengguna, terutama sekali mereka boleh menikmati harga yang murah ataupun mendapat kelebihan dari segi penawaran barang-barang yang disediakan oleh firma-firma tersebut. Maka, kelebihan kedua ini merujuk kepada sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan, kreativiti dan inovasi digalakkan. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, motif firma dan juga wujud persaingan antara firma. Pelajar-pelajar sekalian, dikaitkan dengan ciri ataupun kelebihan kedua dan ketiga ada saling kaitan. Sekiranya wujud persaingan di antara firma-firma, dengan kata lain, firma-firma perlulah lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan yang terbaik kepada isi rumah ataupun pengguna. Maka ciri ketiga, kreativiti dan inovasi dapat dilihat dalam sistem ekonomi ini. Keperluan dan kehendak pengguna dapat dipuaskan. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, masalah apa yang hendak dikeluarkan berdasarkan permintaan masyarakat. Pelajar-pelajar sekalian, dalam ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas, cikgu pernah memberi satu perangkaan di mana
Isi rumah dianggap sebagai raja dalam sistem ekonomi ini. Kalau anda masih ingat kenapa kita menggunakan perumpamaan ini, kerana dalam sistem ekonomi ini sebarang pengeluaran barang atau perkhidmatan untuk masalah iaitu apa yang hendak dikeluarkan, selalunya barang-barang yang mempunyai permintaan sahaja yang diwujudkan ataupun dikeluarkan. Maka tidak mustahillah dalam sistem ekonomi ini kepuasan individu dapat dimaksimumkan. Maka ini adalah ciri ataupun kelebihan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat apa pula kekurangan dalam sistem ekonomi ini. Walaupun wujud banyak kelebihan dalam sistem ekonomi ini, tidak kurang juga kekurangan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Sistem ekonomi kapitalis atau pasaran bebas, kekurangan, barang awam tidak diutamakan. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, pemilikan sumber, masalah apa yang hendak dikeluarkan berdasarkan permintaan masyarakat, bercanggah dengan motif firma. Pelajar-pelajar sekalian, sekiranya kita imbas kembali ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, salah satu ciri sistem ekonomi kapitalis iaitu motif adalah memaksimumkan keuntungan. Maka tidak mustahillah kenapa salah satu kekurangan dalam sistem ekonomi ini barang awam tidak dikeluarkan. Kerana barang awam adalah sesuatu barang yang tidak menguntungkan. Maka ia merupakan satu kekurangan dalam sistem ekonomi ini. Kekurangan, kesan luaran, perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, motif dan persaingan. Kesan luaran di sini merujuk kepada pencemaran, masalah penindasan dan juga lain-lain yang dikaitkan dengan kesan luaran. Ini kerana dalam sistem ekonomi ini juga dikatakan wujud pembaziran. Kenapa ya pelajar-pelajar? Ini kerana memandangkan salah satu kelebihan yang telah cikgu bincangkan iaitu persaingan sihat. Tetapi disebabkan persaingan ini, kadangkala firma-firma membuat pembaziran dalam membuat pengeluaran sesuatu barang atau perkhidmatan. Maka tidak hairanlah kenapa berlaku banyak pencemaran ataupun kesan luaran yang boleh membawa kesan kepada masyarakat. Dan salah satu sebab tiada campur tangan kerajaan memudahkan lagi sistem ekonomi ini ataupun firma-firma yang bermanipulasikan sistem ekonomi dalam setiap pengeluaran mereka. Kekurangan, firma besar mendominasikan pasaran. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, persaingan dalam mencapai keuntungan maksimum, maka firma-firma kecil sukar beroperasi dan bersaing atas kesan ekonomi luaran. Walaupun wujud kelebihan persaingan sihat, tetapi persaingan ini selalunya akan didominasikan oleh firma-firma besar. Ini kerana firma-firma besar ini selalunya mendominasi dari aspek peletakan harga. Maka, firma-firma kecil yang ingin masuk ke dalam pasaran tersebut dalam mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang hampir sama yang dikeluarkan oleh firma-firma besar ini, mereka tidak dapat menjurus dalam sistem ekonomi ini. Ini kerana sistem ekonomi ini selalunya pasaran-pasaran besar ataupun syarikat-syarikat besar mendominasikan pasaran itu. Kekurangan, agian pendapatan tidak setara. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, masalah untuk siapa hendak dikeluarkan diselesaikan melalui agian pendapatan atau kuasa beli untuk mereka yang mampu beli. Kesan yang miskin akan semakin miskin. Kekurangan, masalah ketidakstabilan ekonomi mudah berlaku. Pengangguran dan inflasi. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, cara pengeluaran iaitu sama ada intensif buruh atau modal yang dapat mencapai objektif iaitu meminimumkan kos, memaksimumkan untung. Dikaitkan dengan kemelesetan. Mekanisme harga, inflasi. Pelajar-pelajar sekalian, dalam sistem ekonomi ini, masalah seperti kemelesetan dan juga inflasi mudah berlaku. Salah satu punca utama, tiada campur tangan kerajaan. Dan kenapa masalah pengangguran mudah berlaku?
Kalau anda masih ingat, walaupun diberi pilihan memilih sama ada intensi buruh ataupun intensi modal, bagi motif meminimumkan kos, selalunya firma ataupun dalam syarikat-syarikat yang beroperasi dalam pasaran bebas memilih intensi modal. Ini kerana ia dapat meminimumkan kos. Maka tidak mustahillah kenapa masalah pengangguran sering berlaku dalam sistem ekonomi ini. Pelajar-pelajar sekalian, huraian tadi, cikgu berharap anda memahami lebih mendalam kekurangan dan kelebihan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pula dengan perancangan pusat. Mustahil dalam perancangan pusat wujudnya kelemahan kerana wujud campur tangan kerajaan. Tetapi, tidak hairanlah masih ada kekurangan walaupun ada kelebihan. Sistem ekonomi perancangan pusat. Kelebihan, barang awam diutamakan. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, motif kebajikan masyarakat. Masalah apa yang hendak dikeluarkan untuk masyarakat. Pelajar-pelajar sekalian, berbanding dengan pasaran bebas, perancangan pusat adalah berbeza dengan pasaran bebas. Di mana dalam pasaran bebas, cikgu telah terangkan kekurangan pasaran bebas, barang awam tidak dikeluarkan. Tetapi, kekurangan ini menjadi kelebihan untuk perancangan pusat, di mana barang awam diutamakan. Kerana salah satu motif utama sistem ekonomi ini iaitu kerajaan memaksimumkan kebajikan masyarakat. Kelebihan, kesan luaran dapat dielakkan. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, motif kebajikan masyarakat, persaingan tidak wujud. Kelebihan ketiga, isu dominasi pasaran tidak wujud. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, pembuat keputusan ekonomi adalah kerajaan. Pelajar-pelajar sekalian, kelebihan kedua dan ketiga adalah saling kaitan. Dan salah satu sebab kelebihan ini wujud kerana campur tangan kerajaan. Sekiranya wujud campur tangan kerajaan, masalah-masalah yang wujud dalam sistem ekonomi pasaran bebas dapat diatasi dalam sistem ekonomi ini. Sebab itulah kalau anda lihat, kelebihan dalam sistem ekonomi perancangan pusat merupakan kelemahan dalam pasaran bebas. Pelajar-pelajar, mari kita lihat kelebihan seterusnya. Kelebihan, agihan pendapatan setara. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, untuk siapa hendak dikeluarkan agihan oleh kerajaan melalui bancian atau cabutan, maka adil dan saksama. Dan kelebihan terakhir dalam sistem ekonomi perancangan pusat, isu pengangguran sangat tipis. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, cara pengeluaran iaitu sudah pasti intensi buruh diutamakan dalam aktiviti ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, kelebihan yang cikgu terangkan tadi dapat memudahkan pemahaman anda di mana kekurangan kapitalis merupakan kelebihan perancangan pusat. Maka kedua-dua ini adalah saling kaitan di antara kelebihan dan kekurangan. Cikgu berharap anda dapat memahami lebih mendalam berdasarkan kepada perbandingan yang telah cikgu tunjukkan. Sekarang, mari kita lihat apakah pula kelemahan dalam sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi perancangan pusat. Kekurangan, kebebasan kepada isi rumah dan firma disekat. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, pemilikan sumber, penentu harga, pembuat keputusan ekonomi, pilihan, apa dan berapa yang hendak dikeluarkan. Pelajar-pelajar sekalian, kekurangan sistem ekonomi ini merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Kenapa kita katakan tiada kebebasan? Anda masih ingat bagaimana masalah ekonomi diselesaikan dalam sistem ekonomi ini? Tiada kebebasan kepada firma dan juga isi rumah. Ini kerana segala masalah dan juga pilihan adalah ditentukan oleh kerajaan. Maka, kekurangan yang paling utama wujud dalam sistem ekonomi ini adalah tiada kebebasan. Kekurangan, kreatif, inovasi, terhad. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi, tiada wujud persaingan antara firma dalam menghasilkan idea yang baik.
apa yang hendak dikeluarkan. Kekurangan. Keperluan dan kehendak pengguna terbatas. Perkaitan ciri atau masalah asas ekonomi. Masalah apa yang hendak dikeluarkan diselesaikan oleh kerajaan tanpa mengambil kira kepentingan setiap individu, tetapi lebih kepada kepentingan umum. Pelajar-pelajar sekalian, walaupun segala masalah dalam sistem ekonomi ini diselesaikan oleh masyarakat, nescaya segala kebajikan masyarakat terjamin. Walau bagaimanapun, kelebihan yang anda lihat dalam sistem ekonomi pasaran bebas, setiap kehendak ataupun pengguna terlalunya dipuaskan ataupun dipanggil kepuasan masyarakat dimaksimumkan. Tetapi dalam sistem ekonomi ini, lebih ditumpukan kepada secara umum ataupun dipanggil kepentingan umum berbanding dengan kepentingan individu tidak diberi ataupun tidak diutamakan. Kerana inilah ia dipanggil satu kekurangan dalam sistem ekonomi ini. Dengan mengambil kira kekurangan sistem ekonomi perancangan pusat dan juga kekurangan pasaran bebas, maka wujudlah sistem ekonomi campuran. Dikatakan, sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengambil kira di antara kebebasan dan juga campur tangan kerajaan. Maka tidak mustahillah kenapa pada hari ini kebanyakan negara-negara mempraktikkan sistem ekonomi campuran. Kenapa kerajaan perlu campur tangan dalam sesebuah negara? Barang awam dapat dikeluarkan. Agihan pendapatan seimbang. Peraturan dan undang-undang dapat dikuatkuasakan. Kestabilan dan kemakmuran ekonomi wujud. Pembangunan ekonomi kurang kesan luarannya. Akhirnya, membantu industri kecil dan sederhana, IKS. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang telah pelajar lihat tadi iaitu kenapa kerajaan campur tangan dalam sesuatu sistem ekonomi, ia adalah salah satu sebab kenapa dalam sistem ekonomi campuran dikatakan selalunya kesan-kesan luaran jarang berlaku. Sebagai kesimpulan, apa yang cikgu boleh simpulkan dalam episod ini adalah kita merujuk ataupun kita melihat dengan lebih mendalam berkaitan dengan kekurangan, kelebihan bagi sistem ekonomi kapitalis dan perancangan pusat. Dan akhir sekali, cikgu telah terangkan kenapa dalam sistem ekonomi, terutamanya dalam campuran, wujudnya campur tangan kerajaan. Maka dengan episod itu tadi, maka berakhirlah episod kali ini. Seperti biasa, cikgu sediakan satu soalan untuk episod ini. Tetapi berbeza dengan episod-episod yang lain, cikgu sediakan satu contoh kajian kes bagi bahagian ataupun episod ini. Kajian kes selalunya ditanya ataupun dikeluarkan dalam kertas 2. Bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita lihat grafik untuk kajian kes ini. Kajian kes. Encik Ali bekerja sebagai seorang pembantu pejabat di sebuah syarikat swasta. Beliau menerima gaji bulanan sebanyak 1,500. Beliau yang turut mendapat pulangan dalam bentuk sewa bulanan sebanyak 500. Walaupun menerima peningkatan pendapatan, setiap tahun beliau masih merungut pendapatannya tidak mencukupi. Nasib Encik Ali terjamin apabila baru-baru ini kerajaan di negara beliau telah mengumumkan pemberian bantuan kewangan sebanyak 700 setahun sebagai bantuan sekaligus kepada individu yang berpendapatan di bawah 2,500. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita melihat contoh soalannya, kajian kes selalunya dikaitkan dengan keseluruhan topik yang dibelajar. Tetapi kita baru habis dalam bab 1, maka kajian kes yang cikgu tujukan kepada anda itu sudah pastinya jawapan-jawapannya lebih tertumpu kepada dalam bab 1. Selalunya untuk peperiksaan SPM, kajian kes selalunya merangkumi keseluruhan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Maka pelajar-pelajar perlu memberi perhatian setiap baris ataupun kata kunci dalam kajian kes tersebut. Mari kita lihat contoh soalan yang boleh ditanya untuk kajian kes ini. Soalan pertama, apakah faktor-faktor pengeluaran yang terlibat? Untuk soalan pertama ini, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti apakah faktor-faktor pengeluaran yang terlibat.
Kalau anda masih ingat yang anda sedang lihat di kaca TV anda, ia adalah contoh faktor-faktor pengeluaran yang telah anda belajar. Berkaitan dengan faktor-faktor yang telah anda belajar, dalam kajian kes ini, pelajar-pelajar perlu memilih yang berkaitan sahaja. Kita imbas kembali kajian kes pelajar-pelajar. Di sini, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti apakah faktor-faktor pengeluaran. Di sini, Encik Ali, kata kuncinya, seorang pembantu pejabat di sebuah syarikat swasta. Kata kunci kedua, pulangan dalam bentuk sewa. Maka, kedua-dua kata kunci itu memberikan jawapan kepada soalan ini, iaitu Encik Ali merujuk kepada buruh dan pendapatan bulanan itu merujuk kepada tanah, iaitu pulangan dalam bentuk sewa. Soalan kedua, bezakan kedua-dua faktor pengeluaran tersebut. 4 markah. Pelajar-pelajar sekalian, seperti mana yang telah cikgu terangkan dalam episod sebelum ini, soalan-soalan perbezaan pelajar-pelajar boleh menjawab dalam bentuk peta ataupun dalam bentuk perbandingan. Sekiranya anda lebih suka menggunakan perkataan-perkataan seperti manakala atau selain itu, anda boleh menjawab dalam bentuk esei. Maka di sini, wujud pilihan kepada anda. Tapi memudahkan untuk anda faham, cikgu tunjukkan cara perbandingan memandangkan soalan ini mahukan perbezaan. Faktor-faktor pengeluaran yang telah anda pilih untuk soalan 1 iaitu buruh boleh dibahagikan dalam bentuk maksud dan pulangan. Buruh maksud menyumbangkan tenaga dari segi fizikal dan mental dalam mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Maka pulangan seorang buruh adalah upah. Manakala faktor pengeluaran yang kedua, tanah, membezakannya adalah maksud, iaitu sumber semula jadi yang merupakan anugerah Tuhan. Pulangan yang membezakan buruh dan tanah adalah dalam bentuk sewa. Soalan ketiga, walaupun menerima peningkatan pendapatan setiap tahun, kenapa Encik Ali masih merungut pendapatannya tidak mencukupi? Bagaimana cara beliau boleh mengatasinya? 3 markah. Pelajar-pelajar sekalian, walaupun soalan ketiga ini menjurus kepada secara umum, anda tidak digalakkan untuk menjawab jawapan yang terlalu umum. Ini kerana walaupun soalan-soalan dalam ekonomi lebih menjurus kepada konsep umum, tetapi ingat, sekiranya jawapan anda tidak dikaitkan dengan konteks ekonomi, selalunya anda tidak dapat mendapat markah penuh. Mari kita lihat apakah contoh jawapan untuk soalan tersebut. Kata kunci, kenapa Encik Ali masih merungut pendapatannya tidak mencukupi? Sumber ekonomi terhad manakala kehendak tidak terhad, disebabkan kekurangan pendapatan. Beliau perlu membuat pilihan barang atau perkhidmatan yang dapat mengutamakan kepuasan dan yang penting. Di sini, pelajar-pelajar boleh mendapat 3 markah merujuk kepada 3 poin yang telah cikgu tunjukkan. Soalan terakhir, pada pendapat anda, adakah anda bersetuju dengan pemberian bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan di negara Ali? Jelaskan dengan sebab yang bernas. 5 markah. Pelajar-pelajar sekalian, soalan yang berbentuk hebat ataupun yang memberikan pendedahan yang lebih luas dari aspek ekonomi yang telah cikgu terangkan dahulu perlu diadaptasikan untuk soalan ini, di mana pelajar-pelajar perlu menggunakan pengetahuan am pada masa yang sama pengetahuan dalam ekonomi untuk menjawab soalan ini. Kalau anda telah mencuba soalan tersebut, mari kita lihat bagaimana jawapan anda dengan jawapan yang telah cikgu sediakan. Dapat meningkatkan kuasa beli pengguna, mengurangkan beban kewangan, meningkatkan permintaan dalam pasaran, mengurangkan jurang pendapatan, menjamin kebajikan masyarakat. Walaupun begitu, kemungkinan penduduk terlalu bergantung kepada pemberian bantuan dengan tidak berusaha meningkatkan pendapatan. Beban kerajaan akan meningkat. Wang pemberian bantuan dapat digunakan untuk tujuan lain seperti membangunkan ekonomi, pembinaan hospital dan sekolah.
Pelajar-pelajar sekalian, untuk soalan ini kalau anda lihat, cikgu memberikan jawapan dalam dua bahagian, iaitu anda boleh bersetuju, pada masa sama anda boleh tidak bersetuju. Tetapi adalah digalakkan kalau anda memberi pendapat dalam dua bahagian ataupun dua pandangan yang berbeza, di mana satu bahagian anda bersetuju dan anda boleh menggunakan perkataan-perkataan seperti walau bagaimanapun bagi menunjukkan pendapatan ataupun pendapat yang seterusnya ataupun memihak dan tidak memihak kepada soalan tersebut. Ia memberikan satu ulasan yang bernas untuk soalan-soalan yang melibatkan penjelasan. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk bab 1. Cikgu sangat berharap dalam bab 1 ini memberikan pendedahan yang lebih mendalam bagi memahami topik-topik yang telah diajar dalam bab 1. Sehingga kita berjumpa lagi pada bahagian yang seterusnya. Salam sejahtera dan salam bahagia.